Faizul Zarizan, Basri Putih, laju juga ni, dah 20 orang. Osman Ahmad, Waalaikumsalam. Mustafa Kamal, Syamsul Abzan alias Wan Asnirul, Waalaikumsalam. Zeni Zainal, morning Datuk, morning. Muhammad Afil Abdul Muttalib, salam hujung minggu. Assalamualaikum salam. Calvin Joose, thank you. Syarifuddin Din, waalaikumsalam. Salam sejahtera semua rakyat Malaysia. Azmi, assalamualaikum, semoga sihat-sihat selalu. Alhamdulillah atas doa. Salam Pak Zarin. Komen sikit pasal KJ dan isu 500 bilion. Dah masa depan politik ya. Pak Azwar, saya ada topi kayangan tu. Topi kayangan ke? Ini siapa pun boleh. You tahu ke original ke tak original ni. Pasal malam pun ada jual. Semalam saya pakai beret, tak pakai ikut cara yang diorang fikir. Diorang duk fikir saya mesti duduk sebelah kiri, mesti lambang atas kening lah macam-macam. Beret tu tak penting. Itu nak tutup kepala botak. Idris Trading, apa khabar? Saudara Idris, thank you. Yang bagus Idris Trading ni, saya tegur. Dia ikut, dia tersilap lah, cuai sikit. Saya kata kat dia, jangan buat pembungkusan ni dengan pakai singlet, pakai smart. Dia dengar. Bagus dia Idris ni. Dia dengar apa yang saya cakap. Biru bendera. Huyo. Saya Khairul Anwar, waalaikumsalam. Zazalina Bani, waalaikumsalam. Ruzaimi, waalaikumsalam. Jack Mazal Salah, apa khabar? Kabarnya lapar lah. Bini baru nak masak. Hari ni saya suruh dia masak ikan sardin tauk kentang. Okey tuan-tuan, sudah 147 ya dalam online saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera semua. Harap cuti hujung minggu sehingga esok akan digunakan, dimanfaatkan untuk quality time dengan keluarga, duduk di rumah atau bawa bersia-sia. Dan itu hari ini, pagi minggu ni, saya nak santai dengan tuan-tuan untuk dapat bertukar fikiran, pandangan. Dan sebelum tu saya nak bagi tahu, live saya semalam, hampir 40 orang saya terajang keluar, saya blok, komen-komen yang merapu. Dari itu, saya juga akan buat tindakan yang sama jika komen-komen yang merapu ni. Saya dah kata beberapa kali, dulu saya berperang dengan Mike MU, diorang punya serangan tu, dengan 1000 askar dia. Setiap kali dia komen, mengarut, saya delete, makin hanya aman lah Facebook saya. Tak adalah lagi golongan Mike MU ni nak serang saya. Atau menulis perkara yang mengarut. Dan itu saya nasihatkan semua yang mendengar live saya. Pertama, kena kerja rumah terhadap diri saya. Siapa saya, berapa lama saya berjuang, dan sebagainya. Sebagai satu contoh yang saya terajang keluar tu, dia kata ini cakap ni nak masuk UMNO balik. Untuk makluman tuan-tuan, saya dah 70 tahun dan terlibat dalam politik ni hampir 54 tahun. Sebaya dengan bapa kamu, mula lahir sampai sudah 54 tahun. Saya tidak pernah hidup berdasarkan kepada
uh, pencarian politik. Waktu dulu saya pernah dilantik jadi pegawai serentak pun saya berhenti. Saya tak minat kerja yang ada kaitan dengan politik. Keduanya, saya tak ada bisnes. Jadi ada orang kata, oh tu nak minta projek lah tu, nak kontrak lah tu, saya tak ada bisnes. Carilah dekat SSM nama saya. Kalau ada syarikat yang aktif, tak ada. Ada kawan-kawan dia tubuhkan syarikat, lepas tu bagi saya jadi pengarah, lepas tu dia buang saya jadi pengarah. Alhamdulillah lah. Jadi saya nak beritahu tuan-tuan semua yang buat komen, tolong jangan komen yang negatif. Komen subjek atau konten yang saya bicarakan. Bukan benda mengarut. Sebab saya suka menjawab kalau ada perkataan, gila lah orang tua ni. Saya nak kata, mak bapak dia mampu waktu muda ke? Mak bapak dia tu tak tua ke? Jadi kadang-kadang saya pun heran. Gambar profil dengan gambar umrahnya, gambar ketayapnya. Islam lah konon. Tapi menzahirkan itu tidak Islamik. Kalau tulis komen, cubalah setimpal dengan gambar tu. Dan sebelangan besarnya fake account. Tak berani berdepan. Apa yang takut? Tak ada apa yang kamu takut di dunia ni. Yang kamu takut satu ya itu Allah. Yang kita tak tahu di mana dia ada. Ada orang kata Allah tu di langit. Ada pasal Nabi Muhammad naik ke langit. Kita pun tak tahu betul ke Allah tu ada di langit. Jadi Allah tu ada di mana-mana. Dan kita kena takut hanya dengan Allah. Kerana dia menentukan kadar dan takdir kita semua. Kalau takdirnya begitu, begitu. Kalau kadar yang diterima, begitulah. Ya, faham kan tuan-tuan dan puan? Ni pagi ni saya minum ya. Ini saya nak kena jawab ni. Soalan daripada Madam Grid Ali. Apa ni? MD Grid Ali. MD tu Muhammad kot. Grid tu kuat lah. Jadi nama dia seakan Ali Tinju, Cassius Clay atau Muhammad Ali kot. Jadi tuan-tuan jangan marah saya tuan-tuan. Saya ni bukan baru bangun tidur, dah lama bangun. Baru nak breakfast. Jadi orang rumah bagi makanan dulu untuk jangan lapar. Sebab dia tengah nak masak ikan sardin saya. MD Grade Ali tanya. Nak tanya Datuk, adakah langkah BN bersama PH merupakan satu langkah yang bijak demi survival BN? Yang kedua, kenapa geng 10 sanggup bersekongkol dengan Midin sehingga sanggup membelakangkan Presiden Parti? Soalan pertama. Saya dah tulis panjang pagi tadi untuk nak fahamkan anda semua apa itu kerajaan unity. Kerajaan unity tak sama dengan kerajaan campuran. Kerajaan campuran dibuat sebelum berlaku pilihan raya. Ada kerajaan campuran satu identiti. Macam Barisan Nasional. Satu identiti. Tapi dalam tu macam-macam parti. Satu masa pernah 14 parti di dalam Barisan Nasional. Dari itu kerajaan campuran ini biasanya berlaku sebelum pilihan raya berlaku. Dari itu kita nak bercakap soal kerajaan unity itu. Apakah kerajaan unity itu? Kerajaan perpaduan itu. Perpaduan ini mungkin banyak orang tak faham. Dia tak sama dengan muhibah. Muhibah pun perpaduan. Muhibah adalah hasil daripada perpaduan. Ada perpaduan, ada muhibah. Tak ada muhibah jika tak ada perpaduan. Dari itu dinamakan kerajaan unity, kerajaan perpaduan ini ialah bertujuan kamu ketepikan fahaman politik kamu, sengketa kamu,
Apa yang bercakap waktu pilihan raya, dia maki dia. Jadi kamu ketepikan semua tu, mana yang besar jumlahnya, kursi dia menang, offer kepada parti-parti lain yang mana boleh menyebabkan dia akan dapat majoriti di Dewan Rakyat untuk membentuk kerajaan. Maka berlakulah kerajaan unity. Macam juga tersebab banyak orang tak faham kenapakah pengurusi PH Datuk Seri Anwar Ibrahim berjumpa dengan Presiden ataupun pengurusi Barisan Nasional dan beberapa orang ahli parlimennya di Sri Pacific. Kerana yang nak membentuk kerajaan itu 82, bukannya 30. Yang dimiliki oleh Barisan Nasional. Dia kena usaha. Dari itu, dengan rendah diri, dengan kurangkan ego, PH pergi berjumpa. Bercakap secara bersemuka bagi menubuhkan kerajaan dan sebagainya. Bukan bercakap soal term peribadi. Saya nanti kalau sokoh you tolonglah saya punya kes tu tarik balik. Itu tak ada. Kerana itu soal kedua. Soal pertamanya, 82 campur 30 dah jadi 112. Satu kelebihannya majoriti itu, iaitu daripada 222 bagi 211 kalau bergabung Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional jadi 112. Ada satu kelebihan suara. Ya, Speaker Dewan Rakyat tak boleh mengundi. Ya, dari itu untuk Saudara Muhammad Ali, apakah langkah yang boleh dibuat oleh UMNO atau Barisan Nasional kalau tak nak join tawaran orang menawar kita lah. Macam jugalah kita lelaki ni, kalau gadis jelita tawar, bang, saya nak abang lah bang, kita ni hodoh buruk, kepala pun botak macam saya nah, botak. Kemudian ada lah perempuan gadis jelita pula, Bazarin, I minat you lah, you suka buat TikTok, you selalu live, tu saya okey, I nak menikah dengan you. Macam mana tu nak buat? Macam mana nak buat urusan dia? Jawabnya, sama ada secara terbuka, sulit ke, kena buat keputusan. Kalau takut bini, janganlah. Dari itu, apabila ditawarkan oleh PH untuk BN bersama, nak takut siapa? Nak takut masyarakat, nak takut rakyat, nak takut pengundi, nak takut orang parti yang bawah daripada Presiden menentang dan sebagainya. Itu terserah kepada keputusan. Tetapi nampaknya Barisan Nasional melalui Presidennya, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, berani, iaitu sanggup untuk bekerjasama dengan PH. Dan ahli parti dia berbagai-bagai pandangan. Masalah no DAP, no Anwar, antara penyebabnya. Jadi, apa yang saya nak katakan, kita juga kena faham. UMNO kata apa dasarnya. Banyak orang ulang setayang, bercakap, beri komen, pandangan. Tapi saya tengok tak ada satu pun hujah yang boleh diterima akal. Dan hujah saya pun terserah pada pertimbangan tuan-tuan. No Anwar, no DAP itu ialah ke arah pilihan raya. Maknanya waktu pilihan raya berlaku, tuan-tuan semua, bukan saja no Anwar, no DAP. Kalau kita dengar daripada mulut Presiden UMNO dalam Pergong tahun 2021, dia juga ada menyebut PBBM, Parti Bersatu. Maknanya tak ada. Tapi no PAS tak ada. Yang ada itulah dia, no Anwar, no DAP, no PBBM. Ini memberi makna yang jelas, waktu pilihan raya Barisan Nasional tak akan bekerjasama. Sama ada bersepakat bertanding dengan bertolak ansur, PH tak bertanding, BN bertanding, PH tak bertanding, macam itu. Itu yang dimaksudkan, yang no Anwar, no DAP.
yang terbabah jauh untuk nak tubuhkan kerajaan ni sudah luar daripada agenda no Anwar, no DAP. Ini yang tuan-tuan kena faham, kena tahu. Jadi sebut sekarang, dulu kamu kata no Anwar, no DAP, itu waktu dia. Ada penjelasan dia. Ada keluar kertas putihnya ataupun kenyataannya bahawa no Anwar, no DAP termasuk jika Anwar atau PH menang, bahawa BN tidak join kerajaan itu. Tak ada kan? Ada? Ada? Keluarkan video tu, keluarkan balik. Kita tengok kenapa UMNO berubah hati pula. Dalam kes ini namanya berubah hati. Mula-mula no Anwar, no DAP. Lepas tu join balik. Kerajaan dengan parti no Anwar, no DAP ini. Itu memanglah dasar pergong. Tetapi mana papernya? Mana kertasnya? Mana usulnya? Menyedari apa dia? Bahawa jika UMNO bekerjasama dengan Anwar dengan DAP, UMNO akan lingkup. Memahami bahawa Anwar dan DAP ini banyak menyusahkan orang Melayu. Maka Perhimpunan Agung UMNO mengambil keputusan tidak akan bekerjasama dengan Pakatan Harapan sama ada dalam waktu pilihan raya dan juga menubuhkan kerajaan. Ada tu benda-benda macam tu. Kalau ada, terangkanlah. Kalau ada, keluarkanlah. Usul no Anwar, no NDP ni hanya lisan. Tak ada usul pun. Pergilah cari usul dia. Yang bermula dengan memahami, menyedari. Maka 3 ayat tu kena buat dalam usul. Pertama, menyedari. Kedua, memahami. Maka. Itu keputusan dia. Dalam maka tu keputusan. Apa keputusan dia? Jadi saya nak terangkan ni kerana saya malas. Sebab musuh-musuh orang benci saya ni, kadang-kadang dia tak cakap soal konten saya. Tak bercakap soal konten saya. Jadi apa yang saya nak cakapkan tuan-tuan dan puan semua dalam isu ni, kena faham konten dia tu. Jadi mak, UMNO apa pilihan lagi? Nak jadi pembangkang, mula-mula sombong, cakap pun tak pakai otak. Tak fikir panjang. Oh, BN akan tetap kekal jadi pembangkang. Daripada 222 Parlimen, 30 pembangkang, yang lain tu dah menyokong kerajaan unity dengan PH Anwar Ibrahim. Apa yang kau boleh buat dengan 30 orang tu mungkinlah senang. Tadi saya tengok senarai yang keluar dalam Malaysia kini. Apa ahli-ahli parlimen ni dapat? Itu, ini. Jumlahnya ribu-ribuan lah. 30 orang, okey lah duduk parlimen jadi pembangkang. 30 orang. Lawan 100 lebih. Pihak kerajaan PM melalui kerajaan unity dia. UMNO kekal pembangkang. Adalah 2-3 orang lain. Macam parti-parti sepihan ni, parti-parti kecil ni. Nak jadi pembangkang. Kita andaikanlah PN pun duduk dalam kerajaan unity, Perdana Menteri kan Anwar Ibrahim. Yang kamu nak jadi apa? Yang jadi masalah tu 3 juta oleh UMNO tu. Dalam 3 juta komuniti UMNO ni ada yang cari makan kontraktor kecil, ada jadi itu, jadi ini, ada supplier, ada berjawatan dalam kerajaan. Kemana mereka nak pergi? Kita tak belajar ke? Waktu Dr. Mahathir Mohamad menjadi menteri, Perdana Menteri, apa dia jadi? Habis kontraktor. Orang UMNO ni kena tahan. Saya ada 3-4 orang kawan. Projek dah dapat, surat dah keluar, ditarik balik, dibatalkan balik. Ada Dr. Mahathir sedar perkara ni. Dia Perdana Menteri. Tak ada pun dia buat arahan. Kurang-kurangnya Anwar Ibrahim dah buat arahan. Tidak ada dendam. Maknanya back to normal. Kau kerja. Kalau kau meniaga, kau masuk tender, kau ikut standard. Tak ada hanky-panky lagi. Macam yang saya katakan, di bandaraya ni,
dah bertukar menteri banyak kali. Akhirnya Carter juga yang menang. Carter juga yang beli menteri tu. Macam Syahidan Kasim. Jadi menteri Wilayah Persekutuan. Tahu ada Carter. Berapa banyak orang Melayu boleh masuk tender di DBKL. Akhirnya keputusannya di Carter jugalah. Kerana Carter bukan saja beli menteri. Pegawai bandaraya tu pun dah dibeli. Mungkin Datuk Bandar pun tu dah dibeli. Tak boleh buat keputusan. Keputusannya kena ikut perintah Carter. Kalau nanti tak bagi, Carter dedahkan maklumat. Penyangak dia pun takut juga. Itu sebab Carter berluasa. Sekarang kerajaan PH. Saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim akan lantik Menteri Wilayah Persekutuan ni dari PH. Jangan lantik dari UMNO. Lantik dari PH. Supaya kalau Carter ni nak ugut, nak bocorkan lah. Apa kena mengena ya? Kalau nak ugut Gamal Anwar Musa pun saya ada bagi. Anwar Musa tak sokong. Dah tak jadi ahli parlimen, kau bocorkan lah. Syahidan Kasim pun ada saya terima, saya ada bagi duit juta-juta juga. Biarlah dia cakap. Sebab Anwar Syahidan dah duduk Perikatan Nasional. Apa yang masalah dia? Kalau dulu waktu Tengku Anan, saya ada bagi ini UMNO melalui Tengku Anan, cakaplah Tengku Anan pun dah salah. Tak ada apa masalah pun. Kita pun nak tahu juga. Penyangak-penyangak ni, engkau macamlah kami ni semua tak ada boleh bagi kamu rasuah, kata juga yang kamu layan. Dari itu perlu untuk kita membenterah rasuah ni. Kalau di Wilayah Persekutuan, saya minta menterinya dari PH, orang yang agak boleh membetulkan ini, itulah dia ahli parlimen Lemah Pantai, Fahmi Fadil tu. Saya harap Fahmi Fadil tu lantiklah dia jadi menteri wilayah. Biar, sebab saya penuh percaya dia tak boleh dibeli oleh kartel. Dan jika kartel nak bocorkan rahsia, bocorkanlah. Dia kan dia kena mengena pun. Jadi itulah dia Muhammad MD Grade Ali. Dia punya survival UMNO ni bukan kamu nak pandang yang 30 ekor tu. Kamu kena mana 3 juta. Sekarang dah normal. Budak-budak, orang UMNO yang bekerja dengan kemas boleh bekerja balik. Mereka tu bukannya siapa-siapa yang kamu nak buang dia kerja sebagai pegawai kemas pasal apa. Sekarang mereka boleh kerja, mereka senang hati. Pegawai-pegawai lain kontrak, orang UMNO yang bawa kontrak dalam majlis itu, kecuali orang UMNO terseksa dalam kerajaan PAS lah. Di Pulau Pinang, di Perlis, di Kedah, di Terengganu, memanglah orang UMNO tak bolehlah hidup. Sebab itu di bawah kerajaan PAS. PAS pun ada juga penyamun dia, ada juga penyangak dia yang nak minta tender, yang nak kuasa ni. Jadi tentulah dia akan bercakap, saya tokong di Perikatan Nasional, kenapa saya tak dapat? Ada. Jadi orang-orang Melayu ataupun orang UMNO di Perlis, Kedah, di Terengganu dan Kelantan pandai-pandai lah buat dia. Ya. Jadi soalan anda tadi, adakah langkah yang bijak? Langkah yang bijak kerana kepentingan UMNO dan ahli-ahli dia. Yang kedua, you tanya, kenapa 10 orang sanggup bersekongkol? Ni Mas, jawablah. Susah nak jawab ni. Kita minum dulu ya. Tuan-tuan, 10 orang ni confused dan mereka bukan ahli politik yang bijak. Kerana mereka terhasut dengan mereka yang takut, mereka yang bimbang apa akan berlaku selepas ini setelah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Mungkin mereka meneruskan tradisi 3P tadi, penyamun, perompak, pencuri waktu menjadi kerajaan. Dari itu mereka mengharapkan, kerana hubungan rapat dengan Mahidin Yassin kononnya, hubungan rapat dengan 2-3 orang pemimpin Pakatan Perikatan Nasional ini, kemungkinan masalah mereka boleh selesai. Jadi mereka nak menyelesaikan masalah 10 orang.
Jadi dalam isu ni, mana yang lebih baik? 30 orang nak menyelesaikan 3 juta ahli UMNO atau 10 orang nak menyelesaikan kisah 10 orang? Itu yang tak puas hati lagi tu. Buat lagi perjumpaan, terkeluar dalam media. Di tepi kanan. Jadi inilah benda. Kita kira maklum. Macam Anwar Musa, 2 surat dah dikeluarkan terhadap terlibatnya dia dalam merayu tender dengan Mahidin Kasim, kelulusan tanah diceras untuk kroni dia. Inilah benda-benda yang menyebabkan 10 orang itu nak bersekongkol dan membelakangkan Presiden. Jadi sekarang kita jelas bagaimanakah sikap mereka. Adakah mereka leadership yang boleh bekerja secara satu pasukan atau tidak. Jadi masalah mereka ni, mereka tak buat tindakan-tindakan ni sebelum pilihan raya. Menegur. Kalau Ismail Sabri, saya cakap dengan dia, jangan adakan pilihan raya. Tak boleh. Celah bedah mana kita boleh menang. Saya tulis WhatsApp. Saya dah keluarkan WhatsApp itu. Oh, dia kata pressure by UMNO. You Perdana Menteri, pressure tak minyak UMNO apa? You mesti kata, no, saya tidak nak bubarkan. You nak pecat saya dalam UMNO, pecat. Sebab kalau dipecat, dia masih lagi Perdana Menteri. Nak dibuang, dia di Dewan Rakyat. Tak, dia bubarkan. Apa jadi? Hilang jawatan. 30 kursi saja menang. Okey, Mat. Mugat. Muhammad. Great Ali. Samsul Johari. Syed Fahmi Supul bekas PM, adakah beliau akan dikambing hitamkan? Itu saya tak faham lah dia ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lah. Saya tanya soalan. Fahmi Zamli. Kalau makan ubat, makanlah gula. Apa masalahnya? Kamu makan ubat, kencing manis, diabetes, kamu tak makan gula. Mana dia belajar? Kamu makan ubat tu imun ke dengan gula. Kalau ubat tu, kalau makan gula, kamu makan ubat tu tak berkesan, kamu janganlah makan gula. Ada tak macam tu? Saya senang je, orang tanya saya, you kan kencing manis? Ada. Berapa? Bacaannya 9, 12, turun 7, naik balik 14 pun ada. Dia kata, you makan gula? You minum gula? You tak takut ke potong kaki? Saya jawab mudah je. Saya makan ubat. Ni ubat saya. Standby. Dah makan tengah hari pun makan. Ubat saya. Dah kotak. Ya. Ubat ni, saya jumpa doktor. Saya tanya ubat. Doktor. Dok, kalau ini ubat saya makan, dia tak berkesan ke kalau saya makan gula? Atau air, atau gula itu saya mana ada dia. Jadi kalau saya pakai ubat, tak nak makan gula, apa hal? Gula bukan ubat. Tapi makan ubat, tak mestinya makan gula. Ubat tu tidak berfungsi. Saya okey ya. Cantik Kap Datuk. Tak ada apa cantik pun. Biasa ya. Pertama sekali, mantan Ketua Hakim Negara ni, Tun Abdul Hamid ni, dia sakit. Dia tak bergaul. Dia duduk rumah, terlantar dekat katil. Malah waktu masa dia ceramah, dia datang dengan ambulans. Jadi apabila orang sakit bercakap, kemudian dia bercakap atas sebab apa, adakah masalah sampingan, kalau dia menulis, tak perlulah untuk didebatkan. Muazzin, pencerahan Datuk amat bermakna buat rakyat Malaysia. Alhamdulillah. Kalau anda terima positif, selalunya saya juga diserang dengan ayat-ayat negatif. Terima kasih.
Rija, salam Datuk, agak-agaknya UMNO boleh bangkit ke next PRU. Terserah 6 bulan dari sekarang, bulan depan ada pergong, lagi 6 bulan pula ada pemilihan UMNO. Kita bergantung pada pemimpin yang berwibawa. Nampak pemimpin yang berwibawa semua dah cacat. Semua masalah. Dulu kita sokong Hishamuddin, tiba-tiba dia jadi begitu pula. Dah lah penyakit dia, luka dia orang tak pernah lupa walaupun dah sembuh. Pelarikan orang UMNO masuk Parti Bersatu. Yang terbaru ni pula terlibat dalam geng 10. Jadi itu Hishamuddin yang saya sudah sokong sebagai menerajui UMNO nanti. Kedua, Khairi Jamaluddin. Belum apa-apa lagi dah perang dengan Presiden. Nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Presiden. Jadi di mana leadershipnya? Kalau kepimpinan kamu tak patuh kepada pemimpin kamu, ketua kamu sekarang, kamu akan nanti jadi ketua, lagak kamu lagi hebat lagi. Baru kamu di bawah, dah kalah pilihan raya. Kamu tidak lagi menggunakan otak untuk memahami sistem kerja berpasukan. Masih lagi berjawatan timbalan ketua UMNO bahagian Rembau. Dulu saya dah cakap banyak kali. Saya beritahu kawan-kawan saya. Malah saya masih jadi sebahagian ditanya orang. Kenapa timbalan ketua bahagian Bandar Razak ni tak dibagi fungsi? Saya kata kerja timbalan ialah tunggu ketua mati. Supaya dia berfungsi. Selagi ketua hidup, dia tak berfungsi. Dia kekal lah sebagai timbalan. Dan begitu juga naib, kena tunggu ketua bahagian mati, tunggu naib timbalan ketua bahagian mati, timbalan ketua bahagian mati, baru dia berfungsi. Jadi kalau UMNO ni takkan pemimpin masa depan kan susah nak cari. Terlalu saya dah tengok satu-satu. Kalau ada pun yang agak boleh lagi untuk memimpin UMNO, Mahathir Khalid yang tewas di Padang Terap atau Khalid Nordin yang menang di Kota Tinggi. Itu saja. Yang lain tu saya tak nampak lah. Bagaimana mereka boleh membawa UMNO ni ke arah kemenangan pada PRU tahun 2027. Ya. Sebenarnya golongan-golongan pra-pilihan raya ni yang lahir terlepas Perang Dunia Kedua ni tahun 46 ni, ini tahun yang terakhir mereka. Baik Anwar Ibrahim, baik Muhyiddin Yassin, baik Zain Amidi, baik Najib, pemimpin Haji Adi lagi, mereka dah tamat dah. Ini adalah zaman transformasi ataupun zaman transisi antara golongan anak merdeka dengan kami. Anak zaman kolonial dulu, zaman penjajah dulu. Mahathir, Anwar, Najib Razak, Zahid Amidi, Hadi Awang, Muhyiddin Yassin dan saya Zahrin adalah anak penjajah dulu. Di atas sikap nasionalisme kita nak merdeka. Warga negara yang lahir dalam bentuk tu nak memperjuangkan kemerdekaan. Dah dapat. Jadi selama 60 tahun ataupun tahun 70 tahun lamanya baru transisi ke anak merdeka ambil alih. Baru ni dapat seorang namanya Ismail Sabri, lahir tahun 61. Tapi apa malangnya dia hanya naib presiden, tak presiden. Kalau presiden mungkin dia bertindak mengikut kuasa dia terikat dengan kehendak presiden dan Majlis Kerja Tinggi, dia bubarkan. Jadi tuan-tuan dan puan, patutnya PRU kelima Ismail Sabri lah boleh lead UMNO ni. Tapi dia pula pun terlibat ketidakpuasan hatinya. Waktu dia berkuasa sebagai Perdana Menteri, UMNO, khasnya Zaid Amidi, Dr. Ahmad Zaid Amidi, arah dia untuk bubar, dia ikut bubar. Apabila Ahmad Zaid Amidi selaku Presiden UMNO nak kerjasama dengan PIS, dia tak bersetuju pula. Dia buat komplot. Ini peninglah kepala saya. Dia ni kawan saya.
Saya tak dapat berhubung dengan dia. Telefon tak jawab. Mesej pun tak jawab. Aminuddin bin Syarif tanya lagi, siapa dijangka jadi TPM? Kalau daripada UMNO, ialah Dr. Ahmad Zahid Hamidi lah. Dia Presiden Parti. Maka kan ada soalan jawapan sambungan dia. Kan dia kluster mahkamah tengah bicara. Saya dah cakap, saya dah terangkan. Apabila dia dilantik jadi timbalan Perdana Menteri, adakah pihak penguasa nak tengok dia turun naik mahkamah? Kalau dia dulu timbalan Perdana Menteri didakwa, dia kena kosongkan jawatan dia. Itu konvensian dia. Sekarang ini dia dilantik. Masalahnya sekarang, basicnya di mana? Itu sebab saya cakap banyak kali, saya terlibat. Jangan undi Zahid Hamidi. Jangan undi Zahid Hamidi. Jadi, apa berlaku? Orang makan datuk. Basic dia. Dah undi Zahid. Seorang yang kluster mahkamah, orang yang didakwa mahkamah, turun naik mahkamah, di kawasan pilihan raya ni dia menang lagi. Apa yang kita boleh buat? Maknanya rakyat terbawah, akar umbi menolak dia sebagai seorang yang kluster mahkamah. Itu basic dia. Macam saya katakan pada orang UMNO, janganlah bertanding di Tambun. Kamu sokonglah Peja tu. Undi UMNO 33,000 tu satukan dengan Peja. Kita kalahkan Anwar Ibrahim. Selesai satu masalah. Dia tak jadilah Perdana Menteri hari ni. Tapi cara fikir UMNO ni kadang-kadang ada bodoh juga. Tak tahulah. Otak dia ditukar otak lembu kot. Lembu pun cerdik juga. Kalau lembu ni kita ajar daripada kecil. Dia ikut juga peraturan. Sama ada dia lembu ke, kerbau ke. Macam budak kat Terengganu tu. Dia boleh panggil kerbau. Otak kerbau tu, mana ke otak kerbau tu berfungsi. Kalau lembu tu tak ada otak, takkan dia tak faham. Macam kambing juga. Takkan dia tak faham. Apabila bos dia panggil, toke dia punya, tuan punya kambing panggil dia masuk kebat, masuk kandang, semua masuk. Kan video dia banyak. Begitu juga itik. Banyak video kisah itik dia. Yang dipandu oleh gembala dia. Jadi itik ni kalau tak ada otak, mana dia boleh? Jadi masalah dalam UMNO ni banyak otak lembu. Tak nampak bagaimana cara nak menyelesaikan masalah politik dia orang. Kamu bergentap dengan Anwar Ibrahim 24 tahun. Kamu nak ada satu ruang yang mudah untuk kamu lenyapkan di dalam politik. Dengan bentuk kamu bertanding. Kamu bertanding. Kamu jangan bertanding di Tambun. Bagi saja Peja tu. Pedulikanlah Peja tu. Kenapa kamu tak cakap? Ada juga setengah kata yang 10 orang tu nak sokong Perikatan Nasional di bawah Mahidin. Kenapa yang 10 orang tu tak cadangkan kepada parti sebelum pilihan raya, jangan lawan Anwar. UMNO sokong Peja. Ini yang masalah. Saya nak cakap tu terang lah kat tuan-tuan. Saya tak berselindung apa yang saya nak cakap. Jadi dalam isu timbalan Perdana Menteri ini, saya rasa ketua parti, walaupun viral ni, Mak Hassan jadi timbalan Perdana Menteri, maknanya kalau Mak Hassan jadi timbalan Perdana Menteri, confirm dia akan jadi Presiden UMNO 6 bulan lagi. Sebab sudah berjawatan timbalan Perdana Menteri. Kita fikirlah. Kuatmu makan serih, pejebut mulut. Ada mak ni antara wajah-wajah yang mak dia dengan bapa dia bersetubuh sebelum
menikah. Itulah ialah orang macam Arif Umar ni. Ini fake account. Lepas tu saya terkajang, don't worry. Periu 16 UMNO bakal ditalkinkan. Tak begitu. Tak semudah itu. Walaupun UMNO dalam keadaan sekarang ni, saya kena COVID 21 hari dan Nazar hidup balik. Jadi kalau anda ambil UMNO ni, dah kena COVID, sekarang ni bergantung kepada pernafasan, sokongan hayat, insyaAllah dia akan pulih. Banyak kes-kes orang masuk ICU keluar selamat. Ada kawan kan nak kojo lah. Ya. Samsul Jamari. Saya nak beritahu Samsul Jamari. Saya akan tergajang je keluar. Asyik soalan berulang-ulang ni. Saya dah jawab ya. Tolong kamu stop. Copy paste. Masuk. Copy paste. Masuk. Salam Pak Zarin. Cerita sikit pasal Syed Fahmi. Saya akan tergajang keluar. Saya tak nak ni soalan berulang-ulang ni. Saya dah jawab lah. Ni satu lagi. Abdul Wahab ni. Kesian. Ini mesti mak dia ni, dengan bapak dia ni, bersetubuh ni, dekat mana-mana tangga kot, lainlah dia. Inilah anak-anak haram yang ada dalam masyarakat Melayu ya. Itu sebab mak bapak dia tak ajar. Mak bapak dia tak didik. Membesar secara evolusi. Anak tepian jalan. Jadi inilah dia Abdul Wahab tu. Anda buka lah dia punya ni. Saya nak beritahu anda ya, jangan komen yang bukan-bukan dalam konten saya. Saya kata jangan keluar ya. Ini kali anda boleh ikut ya. Salam Datuk. Saya jawab soalan. Keluar lagi. Samsul ni, sekejap lagi saya terkajang lah dia keluar. Tak maaf lah Samsul ya. Bon Mustafa, buka lah cap. Anda buka Ana. Saya ni botak untuk pendatang baru dalam live saya. Bukan kerana Anwar jadi Perdana Menteri. Syukur Muhyiddin Yassin tak jadi Perdana Menteri. Kalau Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri, makcik gemuk dia dengan supporter botak dia berkuasa balik lah. Ya. Ghazali Taulani tanya. Beginilah. Bismillah. Datuk, mohon pencerahan bab politik Sabah, kedudukan Ketua Bersatu Sabah, apa yang patut langkah-langkah. Pertama sekali di Sabah itu, Ketua Menterinya memang daripada ahli Parti Bersatu. Kedua, ya, Bersatu tidak bertanding di Sabah. Dia dipanggil JRF, iaitu satu kumpulan antara dalam itu ada Bersatu. Jadi pada saya lah, tidak menjadi salah bagi JRF menyokong kerajaan perpaduan ini. Pak Long, buang topi orang, kamu kata macho. Sekarang orang kata apalah, dah macam apa yang Jepun, apa yang Cina punya kungfu tu. Tapi nampak sekarang ni dah mula panjang lah. Baru 3 hari. Seminggu habis lah tu. 1.1 ribu online sekarang dengan saya. Ni anak kurang ajar juga. Sebab tak apa ya. Tak payahlah cerita. Ia bukan majoriti BN yang sokong. Hei, siapa kata? Kalau 30 tak masuk, tak BN ke? Ini semua nak kena terkajang kat saya lah ni. Ini pro Parti Bersatu atau PAS lah. Parti wabillahi watalahi wallahi
Nah, dapat 100. Parti tu lah sekarang ni. Dia ada dua ni dah. Ini lagi satu. Jadul Said ni. Nama Said. Keturunan Nabi kononnya Arab ni. Ini pun jenis mak bapak dia ni. Bersetubuh dalam buah pokok getah lah ni. Anak haram. Komen tak ada ujung pakal. Tak apa. Saya kata gajang dia orang ni semua. Saya tak faham apa dia kota ada 4 datuk apa tu. Sophia. Saya tergajang. Ahmad Zahri. Asalnya Zahid pecat ke tak? Tak perlu pecat. Apa nak pecat? Jadikan dia mustahak macam saya. Zahid tersilap pecat saya. Jadi mustahak saya. Tapi bagus juga lah. Kalau saya jadi ahli UMNO mana boleh ceramah di Parti Pakatan Harapan. Saya sokong Dr. Mazli. Laut Melaka. Kamu ni pun juga mak bapak kamu main kat tepi pantai ke? Sebelum melahirkan kamu. Saya nak cakap dengan kamu. Apa pun komen kamu, jangan libatkan Yang di-Pertuan Agong. Faham? Ni saya punya Facebook. Saya punya live. Jadi kalau kamu fikir kamu buat Facebook sendiri, kamu buat live sendiri, kamu cakap lah apa yang kamu nak cakap. Ni Facebook. Saya tergajang kamu keluar. Sebab pada saya, orang macam ni semuanya, mak bapak diorang bersetubuh awal baru menikah. Ni lagi menggulung orang ni. Ni pun lah ni. Saya rasa lah budak-budak ni banyak betul sekarang kita, masyarakat Melayu ni ada anak haram ya. Betul lah. Kalau nak tahu jumlah anak haram ada dalam masyarakat Melayu, tengok komen-komen saya. Yang kurang hajar, yang tak ada adab, itu semua anak-anak yang tak ada fitrah. Mak bapak dia tak payah fitrah. Jadilah ni apa? Quran mengangat MQ. Inilah dia kesian saya. Diorang mendedahkan diri mereka, identiti mereka sebagai anak luar nikah. Ini bagus. Mokli slip. Ini tak apalah, saya tahu lah itu ayat bergurau. Bergurau, tok, carikan janda tok. Tua tak apa, yang penting boleh kait buah sawit. Ya betul. Tapi dah tua takut, setakat 3 pokok je. BN jaga tekak saya. Ini budak-budak melawan PN dah ni. Yang bagi duit tu, yang keluar dalam video. Saya nak beritahu ya, soal prinsip ni, soal dasar ni kena faham. Jangan senang-senang kata dalam ke laut. Kita nak terajang banyak ni. Malam saya nak terajang yang live saya tu, dia kena setengah jam. Sebab saya kena buat 2. Satu kena terajang dia dulu. Keluar dan block. Kemudian ambil balik komen dia, delete. Azhar Ismail, itu yang kita harapkan insyaAllah. Saya rasa Anwar dengan connection dia, katanya dah 45 negara memberikan komitmen menyokong dia. Jadi Alhamdulillah lah. Kalau ada 40 negara, selamatlah. Awi, UMFS ini semua nak terkajang kan ni.
Saya nak beritahu ya, jangan ya buat komen-komen. Ni. Pertama pula, serangan tu kepada saya. Memang jelas saya kata gajang. Sekejap lagi saya tergajang lah kamu MQ ni, apa nak sebut pun tak tahu. Dulu pun Datuk kutuk Datuk Anwar. Saya kutuk sebab saya orang UMNO, dia PI, lawan saya, parti saya mesti lawan. Apa yang masalah dia? Kamu ni anak haram mana ni? Adika Abdul Rahman, komen kamu macam budak tak sekolah ni. Ya, saya kutuk. Tapi saya baik dengan Anwar, kerana Anwar orang politik. Anwar Ibrahim orang politik. Dia bukan binatang politik. Saya jumpa cakap. Saya bukan cakap kutuk. Memang saya dah tulis black and white dalam soal buku 50 dalil. Tapi saya jumpa, saya bercakap. Dia keluar jail pada yang pertama, saya call dia. Ada orang yang paskan telefon tu pada dia, suruh bercakap. Yang dia nak pergi ke Jerman tu. Saya memang baik dengan Anwar. Ini politik. Tidak bermusuhan. Bukan macam kamu. Kimak. Adika ni, Abdul Haram, anak haram ni. Kamu kalau bermusuh, sampai tak nak bertegur siapa. Saya jelas. Politik. Saya dah buktikan. Macam budak Sarifuddin Abdul Hamid atau Din Putih. Maki saya macam-macam. Saya pun maki dia macam-macam. Lepas pilihan raya, kita bersalaman, salawat Nabi. Baik, cakap jumpa. Apa yang masalah ni kamu ni? Kamu ni faham sikit politik Jangan nak buat komen-komen ni Adika ya. Supaya jangan jadi anak haram ya dalam Facebook saya. Apalah kesian pengundi BN? Ada sebab. Doremi, sekejap lagi saya terkajang awak keluar. Baik, awak padamkan awak punya komen. Saya nak hanya satu yang nasihat ya. Tuan-tuan semua komen yang tuan-tuan keluarkan tu, supaya saya jangan terkajang, tuan-tuan padam lagi. Sebelum saya padamkan. Apa mulut maju ni saya nak terkajang keluar sekejap lagi. Kenapa bibir pakcik macam kapek kena angin? Tak apa. Oh tulis. Sekejap lagi saya terkajang. Lagipun dia kena air dah ni. Ya. Santai hari minggu saya. Jadi yang kalau saya terkajang hari ni, sekejap lagi, malam ni kan, petang kan saya live ni, anak-anak haram ni semua dah tak ada dah. Datang lagi anak haram baru. Saya terkajang lagi. Saya tak ada masalah lah. Okey? Jadi itu lah tuan-tuan yang saya nak komen terhadap isu-isu ni. Jadi malam ni kan kita jumpa lagi. Atau petang nanti saya free ni hari Ahad. Dan mereka-mereka anak haram yang saya komen tu, yang buat komen mengarut tu, dah tak ada lagi dah. Makin lama makin kurang. Bye-bye tuan-tuan. Jumpa lagi yang baik daripada Allah. Jika ada soal-soal lain yang menyentuh perasaan tuan-tuan dan perempuan semua yang saya tak tuju pada tuan-tuan, kecuali saya tujukan khas mak bapak dia bersetubuh sebelum dia lahirkan, maka dia jadi anak haram, dia buat komen dalam media saya, itu saya tak ada minta maaf lah, memang benar lah saya cakap. Yang lain tu, kalau tak ada kaitan dengan tuan-tuan, saya minta maaf. Okey, baik.